Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, rasanya dah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tak upload video. Tempoh masa yang bagi aku sangat-sangat lama. Ada beberapa masalah yang tak dapat dielakkan seperti biasa. Sekarang ni Alhamdulillah, aku rasa aku boleh continue kot untuk upload video dekat channel ni. Okay, insyaAllah aku akan try lah untuk konsisten upload video-video yang lebih menarik lagi untuk tatapan korang. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Okey? Puasa penuh tau. Jangan puasa sekat-sekat hari. Tak boleh macam tu. Okay, pada kali ni aku nak kongsi dengan korang tentang kisah yang telah berlaku terhadap seorang gadis yang bernama Natasha Kampusch ketika dia berusia 10 tahun, iaitu pada tahun 1988. Dia telah diculik dan juga dikurung oleh si penculik yang bernama Wolfgang Prokopil. Dia telah diculik dan juga dikurung selama 8 tahun. Kadang-kadang aku tak faham juga apa yang si penculik ni nak daripada dia sebenarnya. Sampai 8 tahun culik anak orang. Sehinggalah pada 23 Ogos tahun 2006, dia berjaya melarikan diri. Jadi kisah dia ni kan telah dibukukan lah. Ada juga beberapa produser yang memfilmkan kisah hidup yang berlaku terhadap Natasha Kampusch ni. So kalau korang nak tahu lebih detail, stay tune. Seperti biasa, aku akan mulakan dulu dengan latar belakang Natasha ni. Jadi nama sebenar dia adalah Natasha Maria Kampusch. Dia dilahirkan pada 17 Februari 1988. Sorry, ada kesilapan teknikal sikit. Tadi aku cakap penculikan tu berlaku pada tahun 1988 kan. Tapi sebenarnya penculikan tu berlaku pada 1998 ketika dia berusia 10 tahun. 1988 tu tarikh dia lahir. Natasha dibesarkan oleh mak dia yang bernama Brigitta dan juga ayah dia yang bernama Ludwig Koch di Vienna, Austria. Maaflah kalau sebutan dia berbelit-belit sikit lidah aku, tapi memang susah sikit lah bahasa dia orang ni kan. Mencabar betul nak sebut seorang-seorang. Dekat dalam rumah dia orang tu bukan setakat parents dia dengan dia saja, tapi dia ada juga beberapa orang anak saudara perempuan dan juga anak saudara lelaki. Semuanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Yang peliknya, walaupun dia orang ni suami isteri, ibu dan ayah kepada Natasha ni, tapi dia orang tak tinggal bersama. Dia orang tinggal berasingan. Tapi tak cerai tau. Sehinggalah dia orang mengambil keputusan untuk bercerai secara rasmi setelah berlakunya penculikan terhadap Natasha. Sebelum Natasha diculik, dia memang selalulah ulang-alik. Kadang-kadang dia pergi rumah ayah dia, kadang-kadang pergi rumah mak dia. Jadi semasa Natasha diculik, dia merupakan seorang student di sekolah yang bernama Brioche-Civic Primary School. Tu kalau betul lah sebutannya. Kita berbalik pula kepada penculikan tu. Macam mana penculikan tu boleh berlaku pada hari kejadian? Pada pagi 2 Mac 1998, Natasha ni seperti biasalah dia bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Setiap pagi dia akan berjalan kaki lah pergi ke sekolah dia tu sebab rumah dan sekolah dia tak begitu jauh sangat. Tapi malangnya dia tak pernah sampai ke kawasan sekolah dia sebab dia telah diculik oleh lelaki tersebut. Dia telah dimasukkan ke dalam van dan dibawa lari. Dan ada juga saksi yang berusia 12 tahun, budak tu cakap, yang dia nampak ketika Natasha diculik, ada 2 orang lelaki yang cuba tarik Natasha masuk ke dalam van tu. Tapi Natasha dia tak ada cakap apa-apa pun pasal seorang lagi lelaki tu. Dia cuma cakap dia diculik oleh seorang saja lelaki yang Prokopil tadi, yang bernama Prokopil tadi. Berita tu dah tersebar ke mana-mana lah. Seluruh media memang buat liputan yang sangat meluas tentang kehilangan Natasha Kampusch ni. Mak dia pun dah muncul dekat media bagi tahu tolonglah cari anak dia ni, dah menangis-nangis semua dah. Usaha tu memang dah banyaklah dijalankan oleh pihak polis tapi tidak menemui jalan penyelesaian. Dia orang tak jumpa pun kat mana Natasha. Sekarang aku nak cerita pula apa yang telah berlaku kepada Natasha sepanjang 8 tahun dia dikurung di rumah Prokopil. Sepanjang 8 tahun Natasha berada dekat rumah tu, dia telah dikurung dalam sebuah bilik kecil, bukan bilik besar, bilik selesa, bilik aircon, bukan. Bilik tu ada dekat bawah tanah dan berada dekat dengan garaj. Macam ni lah aku bagi korang imagine macam mana rupanya bilik tu. Bilik tu tidak ada tingkap dan kalis bunyi.
Pintu dia, tingkap semua diperbuat daripada konkrit. Bayangkan korang memang tak boleh tengok dunia luar. Betul-betul dekat dalam tu. Kalau kau bising macam mana, menjerit macam mana pun, orang luar tak akan dengar. Tandas, tempat makan, tempat tidur, semuanya dekat dalam bilik kecil tu. Korang bayangkan betapa tak selesanya Natasha. 6 bulan pertama, dia langsung tak dibenarkan keluar daripada bilik tu. Memang tak boleh. Duduk je kat sini. Tapi setelah beberapa tahun, atau lebih kurang macam 2-3 tahun dia dah berada dekat bilik bawah tanah tu, akhirnya dia dibenarkan oleh penculik tu untuk naik sikit-sikit ke atas. Dia dah bolehlah berlega-lega dekat kawasan rumah tu. Tapi di ruangan atas sajalah. Tapi dia hanya dibenarkan naik ke tingkat atas hanya pada waktu siang saja. Malam, dia dah sumbat dah Natasha ni. Pergi bilik bawah tanah balik, bilik yang kecil tu. Setelah beberapa tahun lagi, dalam 4 ataupun 5 tahun atau 6 tahun dia dekat situ, si penculik ni, dia akhirnya benarkan Natasha untuk keluar daripada rumah tu sikit. Bukan keluar rumah lah. Bukan keluar pergi jalan-jalan. Tapi hanya berada di kawasan sekitar rumah tu je. Dengan syarat diawasi oleh si penculik. Ketika dia berusia 18 tahun, iaitu tahun ke-8 dia berada dalam kurungan, dia dibenarkan untuk keluar berjalan-jalan bersama dengan Prekopil lah. Beli barang-barang dapur, pergi pasar raya semua tu. Dalam perjalanan, dia memang sentiasa diugut, diancam oleh penculik ni. Penculik cakap, jangan cuba nak dapatkan bantuan. Kalau kau cuba dapatkan bantuan, kau menjerit ke apa ke, naas kau. Ada pisau kat belakang ni, Si Natasha ni bagi tahu, dalam tempoh dia dikurung oleh si penculik ni, dia memang dah buat macam-macam untuk melarikan diri. Tapi tak berhasil. Natasha ni bagi tahu, setiap pagi aktiviti harian dia akan naik ke tingkat atas dan menyediakan sarapan untuk penculik dan juga dia. So, pagi-pagi tu dia orang akan breakfast sama-sama lah. Tapi apa yang bagusnya pada penculik ni, memanglah banyak benda negatif dalam diri dia kan. Tapi apa yang bagusnya, dia bagi buku tahu pada Natasha ni. Dia benarkan Natasha ni untuk belajar lah, untuk mentelaah. Masa Natasha kena culik tu, umur dia baru 10 tahun. Tempoh 8 tahun tu dah banyak dia dah ketinggalan pelajaran, betul tak? Jadi si penculik ni beli buku lah untuk dia baca dekat rumah, untuk educate diri dia sendiri. Bagus pula tang tu kan. Lama kelamaan, si penculik ni pun dah bagi Natasha ni tengok TV. Dia sediakan satu televisyen dan juga radio. Natasha ni dilarang untuk mendengar ataupun tengok channel-channel yang menyiarkan berita tentang kehilangan dia. Prekopil ni dia ada satu perangai. Dia sangat panas baran. Kalau Natasha ni masak sesuatu untuk dia tak sedap, dia akan pukul, dia akan hukum. Dan satu lagi, dia sangat-sangat cermat. Cermat dia tu cermat yang sangat-sangat pelik. Jadi kalau ada satu tumpukan macam tak bersih ke atas meja ke apa, dia akan terus marah, dia pukul si Natasha ni. Satu hari, dia pukul Natasha dengan sangat teruk supaya Natasha tak dapat berjalan dan tak dapat melarikan diri. Si penculik ni juga beberapa kali dalam tempoh 8 tahun dikurung, Natasha dirogol lah oleh si penculik ni. Penculik ni kan, dia tak nak sangat Natasha ni cuba larikan diri. Banyak kali dia bagi tahu, jangan keluar daripada rumah ni sebab rumah ni dia ada security. Kalau kau keluar buka pintu je, bom akan meletup. Sebenarnya tak ada pun bom semua tu. Dia saja acah-acah dia. Dia takut si Natasha ni lari lah. Untuk menakut-nakutkan lagi Natasha, dia cakap dia ni ada senjata. Dia ada pistol lah. Kalau Natasha ni cuba larikan diri ataupun minta bantuan daripada jiran, dia akan tembak semuanya. Sehinggalah pada 23 Ogos 2006, Natasha yang ketika itu berusia 18 tahun berjaya melarikan diri daripada si penculik ni. Korang nak tahu tak macam mana dia larikan diri? Jadi pada hari itu tepat pukul 12.53 tengah hari, penculik ni menyuruh Natasha untuk bersihkan kereta dia menggunakan vacuum lah. Dan tiba-tiba dia dapat panggilan telefon. Disebabkan bunyi vacuum yang terlalu kuat, jadi Prekopil ni terpaksa pergi dekat tempat lain untuk jawab, untuk pick up telefon tu lah. Dan pada ketika itulah Natasha merasakan yang inilah satu-satunya peluang untuk dia larikan diri. Dia tinggalkan vacuum tu dalam keadaan berbunyi tu. Dia lari sekuat hati sampai dekat pintu depan. Lebih kurang dalam 200 meter dia lari tau. Aku rasa masa tu dia dah tak fikir apa-apa dah.
Dia dah tak tengok belakang dah aku rasa. Yang penting dia nak selamatkan diri dia lah. Dan sepanjang dia lari-lari tu, ada juga pejalan-pejalan kaki yang dia jumpa. Dia minta tolong lah. Dia cakap tolong call polis sebab dia ni sedang diculik. Dia tengah diculik oleh seorang lelaki. Tapi malangnya pada masa tu tak ada siapa yang pedulikan dia. Satu orang pun tak buka pintu jiran-jiran dia tu. Sehinggalah lebih kurang beberapa minit dia ketuk pintu dekat rumah seseorang. Ada seorang wanita tua yang berusia 71 tahun. Dia pun buka pintulah. Dan Natasha pun bagi tahu, saya adalah Natasha Kampusch yang diculik 8 tahun lepas. Wanita tu pun call pihak polis dan pihak polis pun sampailah. Ketika dijumpai oleh pihak polis dan dicek, Natasha berada dalam keadaan yang baik. Tapi muka dia memang pucat dan dia dalam keadaan shaking masa tu, mungkin ketakutan ke apa ke. Berat badan dia lebih kurang 48 kg. Sangat-sangat kurus lah bagi ketinggian dia tu. Mesti korang tertanya kan apa yang jadi pada si penculik tu selepas Natasha melarikan diri. Jadi bila dia dah sedar yang Natasha melarikan diri, Priklopil pun mengambil keputusan untuk pergi dekat stesen kereta api. Korang tahu dia buat apa? Dia terjun dan dia bunuh diri dia. Kau rasa mesti dia fikir macam ni kot. Kalau aku selamat pun, polis dah cari aku. Natasha pun dah tak ada. So, buat apa hidup lagi kan? Setelah kematian Wolfgang Priklopil, Natasha telah diberitahulah oleh pihak polis. Natasha pada masa tu bukan gembira ke apa tau. Dia menangis. Dia sedih. Dia cuma cakap satu je perkataan. I'm sorry for him. Saya rasa kesian dengan dia. He's a poor soul. Saya rasa macam penculik dia ni mempunyai jiwa yang sangat-sangat sunyi. Macam yang aku cakap sebelum ni, kisah hidup Natasha ni telah dibukukan dan ada juga yang telah difilmkan. Kalau korang pernah tengok tak cerita 3096 hari. Aku dah pernah tengok tau cerita tu. Menarik. Best. Kalau korang belum pernah tengok lagi, korang try search dekat YouTube ke atau dekat mana-mana. Korang bolehlah tengok tentang kisah hidup dia ni. Sekarang ni dia tengah aktif buat interview, lepas tu tengah aktif bagi syarahan lah, berkongsi tentang kisah hidup dia ni. Setahu akulah. Dan berat badan dia pun sekarang ni semakin bertambah. Tu maksudnya dia dah semakin happy lah dengan kehidupan dia kan. Yelah dah 8 tahun dikurung, korang bayangkan. Kalau kita kat tempat dia, aku rasa tak tahulah. Nak imagine pun tak boleh kan. Okay guys, sampai sini saja cerita pasal Natasha Kampusch ni. Kalau korang ada cadangan cerita untuk seterusnya, korang boleh komen dekat bawah. Okay? Jumpa lagi guys. Selamat berpuasa. Bye. Assalamualaikum.